Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ashabul fadilah, para asatizah, tuan guru, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan segala nikmat yang tidak putus-putus kepada kita, dapat kita bersama-sama pada malam ini berada dalam rumah Allah. Kita dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, semua ibadah yang kita lakukan akan dinilai dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amalan kita pada hari akhirat, yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Allahumma amin. Kita sambung pengajian kita dalam kitab Asas Akidah Islam. Malam ini kita masuk kepada rukun iman yang kelima, mengikut susunan kitab inilah ya, iaitu bab yang ke-24, muka surat 231, percaya kepada hari kiamat ataupun beriman dengan hari akhirat. Pengenalan hari kiamat, kiamat atau hari akhirat ialah hari akhir dunia di mana akan berlaku kehancuran seluruh alam dan mati semua segala yang hidup. Selepas itu Allah yang maha berkuasa menggantikan pula dengan alam baru dan menghidupkan semula semua manusia yang telah mati untuk dihisabkan, ya, untuk dibicarakan segala amalan yang mereka telah kerjakan semasa hidup di dunia ini, untuk ditempatkan di Darul Qarar, iaitu negeri yang kekal selama-lamanya, sama ada di neraka ataupun di syurga. Jadi beriman kepada hari akhirat merupakan satu perkara yang wajib, ya, wajib kepada tiap-tiap orang Islam. Tiap-tiap orang Islam wajib percaya bahawa Allah akan membinasakan seluruh alam ini bila tiba masanya. Kemudian semua manusia akan dibangkitkan semula untuk menerima balasan bagi amalan mereka masing-masing, ya, sama ada baik ataupun jahat. Percaya kepada hari kiamat atau hari akhirat ini salah satu daripada rukun iman, kerana ia mempunyai hubungan yang rapat dengan beriman kepada Allah. Firman Allah Ta'ala dalam ayat 177 surah Al-Baqarah, Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Maksudnya, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke timur dan ke barat, berkiblat ke arah itu, ya, tetapi kebajikan itu mereka yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Itu yang dinamakan kebajikan ataupun kebaikan yang sebenarnya. Nabi SAW
Ya, kalau kita lihat dalam hadis, dalam kisah bagaimana Jibril datang kepada Nabi SAW mengajarkan agama kepada kita. Ya, ketika itu sahabat-sahabat bersama-sama dengan Nabi. Ya, hadis yang sangat terkenal. Kalau kita baca hadis 40, ya, Imam Nawawi, ya, Arba'un Nawawi tu. Hadis yang kedua tu, ya, hadis berkenaan dengan iman, berkenaan dengan Islam, iman dan ihsan. Kemudian satu lagi iaitu tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Ya, Nabi SAW didatangi oleh Jibril, ditanya, ya, tentang perkara-perkara tersebut, sehingga sahabat-sahabat tercengang. Ya, siapa yang datang itu? Ya, kerana yang datang itu dalam keadaan yang sangat-sangat cantik pakaiannya, ya, tidak ada kesan berjalan jauh, tidak ada kesan musafir, ya, tapi dia tak kenal. Itulah diceritakan, ya, disebut dan dijawab oleh Nabi SAW, ya, atakum Jibril yu'allimakum dinakum. Itulah Jibril yang datang kepada kamu mengajarkan kamu tentang agama kamu. Jadi hadis itu disebut sebagai rukun agama, ya, ataupun paksi agama kita. Yang disebut 3, Islam, iman, ihsan. Tapi akhir hadis itu satu perkara lagi ditanya oleh Jibril, iaitu akhbirni anis sa'ah. Ceritakan wahai Muhammad, bila berlakunya kiamat. Bila berlakunya kiamat ya Muhammad, ya. Jadi mal mas'ulu a'lamu minas sa'il, Nabi jawab. Ya, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi Nabi SAW, ya, menjelaskan beberapa alamat as-sa'ah, alamat kiamat dalam hadis tersebut. Ya, hadis itu panjang. Jadi ada yang kata 4 perkara inilah sebagai paksi agama kita. Islam, iman, ihsan dan kiamat. 4 itu disebut dalam hadis itu. Walaupun kiamat ini disebut dalam rukun iman, tetapi diulang lagi bahagian yang keempat dalam hadis itu, akhbirni anis sa'ah. Malaikat Jibril tanya, ceritakan tentang ataupun bilakah berlakunya kiamat. Bilakah berlakunya kiamat. Ini menunjukkan bahawa kiamat ini seolah-olah dia menjadi rukun agama. Dia berasing daripada rukun iman itu. Menunjukkan besarnya percaya kepada kiamat dan hari akhirat ini hubungannya dengan agama. Ya, tak percaya dengan hari akhirat, tak ada agama. Tak ada agama. Ya, itu hubungannya. Walau bagaimanapun kita tidak dapat mempercayainya, malaikat setelah disampaikan beritanya oleh Rasulullah SAW, kita tak tahu. Sebab dia berkait dengan perkara, beriman dengan perkara-perkara gaib. Perkara gaib ni kita tak tahu. Ya, hanya kita tahu melalui lidah Nabi SAW, melalui hadis-hadis Nabi SAW. Ya, jadi kalau kita, ya, terima Al-Quran saja, kita tak terima sebahagian hadis, ya, maka kita tak dapatlah cerita-cerita berkaitan dengan hari akhirat ini. Kita tak tahu. Jadi kita kena terima, ya, hadis-hadis Nabi SAW, kerana banyak perkara-perkara yang berkait dengan hari akhirat, ya, yang berkait dengan cerita-cerita sebelum berlakunya kiamat, ya, semasa berlakunya kiamat, ya, dan sesudah kiamat, yaumul mahsyar, ya, ahwalul kiamah, ya, siksa neraka, nikmat syurga, banyak diceritakan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kerana itu merupakan berita gaib yang tidak dapat dicapai oleh pemikiran manusia. Terusnya kita lihat kiamat ini, ya, kita lihat kiamat, kita bayangkan kiamat ini kehancuran bumi lah, ya, yang disebut dalam awal tadi, bumi hancur musnah semua. Itu kita bayangkan, ya. Namun kita kena ingat
Ya, kiamat ini dibahagi kepada dua bahagian. Dua bahagian, ya. Bahagian yang pertama disebut sebagai kiamat kecil dan bahagian yang kedua kiamat besar. Apa itu kiamat kecil? Apa itu kiamat besar? Ya. Kiamat kecil iaitu bila seorang itu mati. Rupa-rupanya yang kita duk takut, matahari naik sebelah barat, yang kita duk takut bumi akan keluar api, yang kita takut macam-macam lah yang kita takut, ya. Terutamanya bila kemarau hari itu. Masing-masing, ya, bawa berita-berita tentang kiamat ni. Lalu kita pun takut. Tapi kita lupa ni, kiamat kecil yang berlaku bila-bila masa yang kita tak tahu, ya. Kiamat kecil ini iaitu mati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata faqad qamat qiyamatuhu." Maksudnya sesiapa yang mati maka tibalah kiamatnya sendiri. Rupanya kita ni masing-masing ada kiamat masing-masing, ya. Mati je, kiamatlah dia. Mati adalah perpisahan roh dari jasad, dan jasad itu akan kembali ke tempat kejadiannya yang asal, iaitu tanah. Manakala roh pula akan kembali kepada Allah untuk menerima pembalasannya. Seorang yang berpindah ke alam barzakh, ya, alam barzakh berarti mula melangkah ke alam akhirat, dan ia akan menerima berbagai-bagai pembalasan dari Allah, sama ada baik ataupun jahat, mengikut amalan yang dikerjakan semasa hidup di dunia dahulu. Jadi yang pertama ini kita lihat beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mati ni dulu, ya. Jadi walaupun buku ni ringkas, ya, dia terangkan kiamat kecil dan kiamat besar, ya. Jadi kita lihat bahagian mati ni dulu, ya. Saya rujuk beberapa hadis, Nabi SAW dan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan disebut sebagai alam barzakh ataupun qiyamah sughra, kiamat kecil, ya. Mati ini. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Surah Al-Mu'minun, ya, ayat 99 dan ayat 100. Artinya, hingga apabila datang kematian kepada seseorang daripada mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sesekali tidak, ya, Allah sebut sesekali tidak, ya. Kalla, sesungguhnya itu adalah sekadar perkataan yang diperkatakan sahaja, dan di hadapan mereka ada alam barzakh, iaitu dinding sehingga hari mereka dibangkitkan. Mati aja, ya, dia termasuk dalam alam barzakh ataupun disebut sebagai kiamat sughra, kiamat kecil. Maka ayat ini, ya, menamakan antara mati dan bangkit semula daripada kubur dengan nama barzakh, ya, dengan nama barzakh, ya, artinya dinding yang melingkungi sesuatu. Dia tak nampak, ya. Kita di alam dunia, belum masuk alam akhirat lagi dia, belum, tapi disebut sebagai kiamat sughra, dinamakan barzakh, ya. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, "Idza waqafa ala qabri baka hatta yabulla lahiyatahi faqila lahu atadhkurul jannati wan nar fala tabki wa tadhkurul qabri wa tabki qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanji minhu fama ba'dahu ashaddu minhu."
Artinya Sayyidina Utsman bin Affan berkata, apabila berada di kubur ia menangis sehingga basah janggutnya. Lalu dikatakan kepadanya, adakah apabila disebut syurga dan neraka kamu tak menangis? Ya, bila sebut syurga neraka tak menangis, tetapi apabila disebut kubur kamu menangis. Lalu ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kubur itu ialah pertama-tama tempat persinggahan dari tempat persinggahan alam akhirat. Jika selamat padanya, maka selepasnya lebih mudah. Dan jika tidak selamat daripadanya, maka selepasnya lebih payah. Bila fikir tentang kubur ni, ya, Sayyidina Utsman menangis, ya. Tapi bila ingat yang lain-lain tak apa-apa nangis sangat. Fikir kubur ni menangis. Jadi kita, ya, seboleh-bolehnya dan sepatutnya lah, ya, ingat kubur, ya. Ingat kubur, ya. Pertama masjid kita ni dekat kubur kan. Balik ke belakang tu kubur. Kadang itu kelebihan jugalah yang dekat dengan kubur ni. Dan dia ada keburukan pun ada juga, ya. Ada juga pendapat yang menyatakan alam akhirat itu bermula daripada bangkit daripada kubur. Maknanya bangkit daripada kubur itulah, ya, alam akhirat. Yang mati itu akhirat kecil. Satu lagi hadis, ya. Kita lihat hadis yang diriwayat daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini, ya, dia menceritakan tentang bagaimana keadaan roh, ya, roh orang yang baik dan roh yang kafir. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minan ansar fantahayna ila al-qabri walamma yalhidu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'anna ru'usuna at-tayr wa fi yadihi 'udun yankusu bihi fil ardi farafa'a ra'sahu faqala ista'idhu min azabil qabri marrataini aw salasa thumma qala inna 'abdal mu'min idza kana fi inqita'i minad dunya wa aqbalu minal akhirah nazala ilaihi al malaika minas sama' baydul wujuh kana wujuhahum syams ma'ahum kafanu min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah hatta yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisu inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsut tayyibah ukhruji wa fi riwayatin al mayyit yahduruhu al malaikah fa idza kana ar-rajulu salihan qalu ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Qala sallallahu alaihi wasallam fatakharraja tasilu kama tasilul qitratu min fis-siqa fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha faja'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut wa yakhruju minha ka'atyabi nafhatin sak wajadat 'ala wajhil ardi faqala fayas'uduna biha fala yamurrun ya'ni biha ala mala'i minal malaikah illa qalu ma hadha ar-ruh at-tayyib fayaqulun fulan ibn fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yasammaunahu fid dunya hatta yantahu biha ila as-sama'id dunya fayastaftihuna lahu fayaftahu lahum fayafi'uhu man kullu sama'in maqrabuha ila as-sama'i allati taliha hatta yantahi bihi ila as-sama'i as-sabi'ah fayaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitaba 'abdi fi illiyin wa a'iduhu ila al-ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Ini baru sebahagian hadisnya. Kita lihat terjemahan dia. Artinya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, katanya
kami telah keluar bersama-sama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang lelaki dari kaum Ansar. Seorang orang Ansar, ya, orang Madinah meninggal. Lalu Al-Bara' bin Azib bersama-sama dengan Rasulullah SAW, ya, pergi bersama-sama ke kubur. Lalu kami sampai di kuburnya yang disediakan. Maka Rasulullah SAW pun duduk. Lalu kami duduk di sekelilingnya dengan keadaan tidak bergerak dan membisu. Dan pada tangannya seranting kayu sambil ia mencucuk-cucuk ke tanah. Nabi duduk dan Nabi pegang ranting kayu, cucuk ke tanah. Maknanya Nabi duduk tu dalam keadaan berfikir. Diam, tak cakap dengan siapa-siapa. Dengan keadaan tidak bergerak dan membisu. Diam, ya. Dan pada tangannya seranting kayu sambil ia mencucuk ke tanah. Tiba-tiba ia mengangkatkan kepala dan bersabda. Ya, Nabi, ya, fikir, duduk macam berfikir, kemudian angkat kepala. Nabi pun bersabda, mintalah kamu perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Ista'inu min azabil qabri. Diulang-ulangi 2 atau 3 kali. Ista'izu min azabil qabri. Mintalah perlindungan daripada azab kubur. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba Allah yang mukmin, apabila ia berada dalam keadaan terputus daripada dunia, ya, ketika ruhnya nak keluar, ya, daripada badan dia dan sedang menghadapi akhirat, akan turunlah kepadanya malaikat dari langit. Turun malaikat dari langit. Ini perihal orang mukmin. Putih berseri-seri muka mereka. Malaikat yang cantik, yang lawa, semua turun, ya. Seolah-olah matahari dengan membawa kain kapan bersama-sama mereka dari kain-kain kapan syurga. Dan hanut, ya, iaitu wangian, jenis wangian surga yang ada di syurga itu, sehingga mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang. Ramai malaikat tadi sampai jauh, ya, kedudukannya. Kemudian datang malakal maut, malikul maut datang, ya. Lalu duduk di sisi kepalanya sambil menyeru dengan berkata, wahai jiwa yang baik, ya, keluarlah. Dan pada satu riwayat ada disebutkan, orang yang hendak mati dihadiri oleh malaikat, maka sekiranya orang itu seorang yang soleh, berkata malaikat, keluarlah engkau wahai jiwa yang baik, menuju ke tempat keampunan dan keredaan Allah. Ya, Rasulullah SAW bersabda lagi, kemudian roh itu keluar mengalir seperti mengalirnya setitik air daripada mulut bekas air. Ini macam kita ambil bekas air, ya, teko ke cawan ke, kita tuang perlahan-perlahan. Macam itulah ibarat roh yang baik tadi keluar perlahan-perlahan. Lalu malikul maut mengambilnya. Maka apabila ia mengambilnya, malaikat yang ditugaskan untuk itu tidak membiarkannya di tangan malakul maut. Dia tak biar di tangan malikul maut tadi, ya, walau sekelip mata. Lalu mereka mengambilnya. Malaikat yang ramai tadi, yang duk tunggu, yang bercahaya umpama matahari tadi, tunggu keluar aja dapat di tangan malikul maut, terus malaikat-malaikat tadi ambil, ya. Kemudian meletakkannya di atas kain kapan dan hanut. Letak di atas kain kapan yang dibawa daripada syurga tadi, dan hanut itu wangian. Letak wangian yang tersebut. Dan keluarlah pula daripada roh itu bau yang harumnya seperti haruman kasturi yang terdapat di atas muka bumi ini. Keluar bau, ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, kemudian mereka membawanya naik ke langit. Maka mereka tidak melalui mana-mana kumpulan malaikat. Malaikat kumpulan itu berkata, roh yang baik ini roh siapa? Masa dia bawa mengiringi, ya, dengan iringan malaikat-malaikat yang ramai tadi, lalu dia lalu ikut kumpulan malaikat. Malaikat pun tanya, roh siapa ni? Roh siapa ni? Ya. Mereka menjawab,
ruh si anu anak si anu, ya. Ruh si fulan anak si fulan tu, ya. Dengan menyebut sebaik-baik namanya yang biasa mereka menamakannya dengan nama itu di dunia. Nama yang terbaik yang pernah orang sebut atas dunia, nama dia lah, ya. Jadi tu kena letak nama baik tu. Letak nama yang baik ada makna yang orang selalu sebut dengan nama yang baik tadi. Maka nama itulah yang diseru. Sehingga berakhirlah perjalanan malaikat membawanya ke langit dunia. Setelah itu mereka meminta dibukakan pintu langit itu untuknya. Lalu dibukakan pintu langit untuk mereka. Kemudian malaikat-malaikat muqarrabin yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan, dari tiap-tiap langit menghantar ruh itu beramai-ramai hingga ke langit yang berikutnya. Ruh tadi iring, ya, langit yang pertama, naik langit ke seterusnya. Sehinggalah mereka berhenti membawanya di langit yang ketujuh. Sampai langit yang ketujuh, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, simpanlah suratan hambaku ini dalam illiyin, tempat simpanan amal orang-orang yang soleh. Bawa naik ruh tadi sekali dengan amal soleh dia. Kemudian amal soleh tadi disimpan di situ dan bawalah ia balik ke bumi, ya. Kemudian bawa ruh tadi bawa balik ke bumi semula. Kerana sesungguhnya aku telah mencipta manusia dari bumi dan ke bumi juga aku kembalikan mereka, serta dari bumi juga aku keluarkan mereka sekali lagi. Ya, itu ruh yang baik. Sambungan hadis tadi, ya, berkenaan dengan ruh yang kafir pula. Ya. Qala wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbalu minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh ma'ahumul masuh fayajlisuna minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisu inda ra'sihi fayaqulu ayyatuhan nafsul khabisah ukhruji, wa fi riwayatin fa idza kana ar-rajulu su qalu ukhruji ila sakhti minallahi wa ghadab qala fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u as-safudu minat sufil mablul fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yajmiluha fi tilkal masuh wa yakhruju minha rihu jifah wajadat ala wajhil ardi fayas'uduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhul khabith fayaqulun fulan ibn fulan ya qabhi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya hatta yantahi bihi ila as-sama' id-dunya fayastaftahu lahu fala yaftahu lahu thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuftahu lahum abwabas sama' wala yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammin khiyat fayaqulu Allah azza wa jalla uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla fatatrahu ruhahu tarha. Hadis ini diriwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini hadis sahih, ya. Sambungan berkenaan dengan ruh orang kafir tadi, ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, dan sesungguhnya orang yang kafir ketika hendak mati, apabila ia berada dalam keadaan terputus daripada dunia dan sedang menghadapi akhirat, akan turunlah kepadanya malaikat daripada langit hitam muka mereka dengan membawa kain-kain kasar seperti kain kedut. Lalu mereka duduk jarak daripadanya sejauh mata memandang, duduk jauh. Kemudian datang Malikul Maut, lalu duduk di sisi kepalanya sambil menyeru dengan berkata, wahai jiwa yang jahat. Dia seru ruh yang jahat ini, ya, ayyatuhan ruhul khabisah, keluarlah. Dan pada satu riwayat ada disebutkan, maka apabila orang itu seorang yang jahat, berkata malaikat, keluarlah engkau menuju ke tempat keji dan kemurkaan Allah. Rasulullah SAW bersabda lagi,
Kemudian roh orang itu berselerak di merata jasadnya. Kerana takut hendak keluar, lalu disentak oleh malaikat maut seperti disentak besi pembakar daripada segumpal kain bulu yang basah. Yang letak besi yang bakar tu yang panas, letak di atas kain yang basah, kemudian ditarik. Maknanya disentak dengan keadaan yang sangat sakit, ya. Maka malikul maut mengambilnya. Apabila ia mengambilnya, malaikat yang ditugaskan tidak membiarkannya di tangan malikul maut walau sekelip mata pun, sehingga mereka meletakkannya dalam kain yang kasar yang tersebut, dan keluar pula dari ruh itu bau yang busuknya seperti sebusuk-busuk bangkai yang ada di atas muka bumi ini, ya, wal-iyaz-billah. Kemudian mereka membawanya naik ke langit. Maka mereka tidak melalui mana-mana kumpulan malaikat. Malaikat kumpulan itu berkata, lalu ikut, ya, kumpulan-kumpulan malaikat yang ada di tiap-tiap langit itu. Maka malaikat itu berkata, ruh yang jahat ini ruh siapa? Ya, ruh yang jahat ini ruh siapa? Mereka menjawab, ruh Sianu anak Sianu, ruh Fulan bin Fulan. Ya, dengan menyebutkan seburuk-buruk nama yang biasa dipanggilkan di dunia. Demikianlah, ya, sehingga berakhirlah perjalanan mereka membawanya ke langit yang pertama. Setelah itu mereka minta dibukakan pintu langit untuknya sampai langit pertama saja, ya. Minta dibuka pintu langit, ya, tetapi tidak dibukakan baginya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, la tufattahu lahum abwabas sama wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Surah Al-A'raf ayat 40, ya. Tidak sesekali dibuka untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga hingga untuk dapat masuk ke lubang jarum. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, simpanlah suratan amal jahatnya dalam sijin, ya, tempat simpanan amal orang yang jahat, ya, sijin, yang letaknya di bumi yang terkebawah sekali, ya. Bumi yang bahagian bawah sekali ni tempat simpanan amalan jahat, amalan orang yang jahat, ya. Lalu dicampakkan rohnya ke situ dengan campakan yang menyeksakan. Fatatrahu fiha tarhan, ya, dicampak, ya, dengan campakan yang menyeksakan. Itulah gambaran, ya, hadis ini, hadis yang sahih, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dua keadaan yang sangat berbeza. Kita dengar yang pertama tadi, roh orang mukmin, orang beriman, ya. Sama-sama kita doa semoga kita masuk dalam roh yang pertama tadi, ya. Allahumma ja'al min haula'i, ya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, moga kita semua termasuk dalam kalangan roh yang baik tadi, ya, ruhut tayyib. Jadi itu gambaran mati, ya, yang menjadi stesen yang pertama, ataupun disebut sebagai qiyamah sughra, kiamat kecil, ya. Banyak lagi lah, ya, hadis-hadis yang berkenaan dengan mati, ya, yang menjadi kiamat yang kecil kepada manusia, yang menjadi stesen yang pertama. Kalau baiklah di situ, maka dia akan baik sampai yang akhirnya, ya, kekal di darul qarar, sama ada di syurga atau neraka, ya. Kalau dia buruk pada awal stesen itu, maka dia akan lebih buruk lagi daripada itu, ya, lebih buruk daripada itu. Kemudian yang kedua, kiamat besar. Ini yang kita nak percaya, yang kita nak beriman, ya, dalam kitab kita tu, ya. Iaitu apabila berlakunya kebinasaan dan kehancuran seluruh alam bila tiba masanya kelak, ya, dan semua yang hidup akan mati, hanya Allah jua yang kekal abadi, ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman, ya. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, fan, semua akan fana semua, kecuali Allah, yang tinggal Allah saja. Kiamat mengikut tinjauan ahli sains. Ahli-ahli sains dalam masa yang akhir-akhir ini telah mengakui bahawa bumi yang kita diami ini pada suatu masa nanti akan berkesudahan dengan kemusnahan dan kehancuran, ya. Berbagai-bagai ramalan telah dibuat tentang kebinasaan yang mungkin menamatkan riwayat bumi ini.
Di antaranya, ini kajian sains, ya, bahawa mungkin pada suatu masa nanti bumi akan dimusnahkan oleh sebuah bintang berekor. Bintang berekor ni dia taik bintang itulah, ya, yang beredar hampir dengan bumi. Ya, bintang berekor ini mempunyai daya tarikan yang kuat sebagaimana matahari. Oleh sebab itu bila bintang ini menghampiri kawasan peredaran bumi, maka bumi akan ditarik oleh daya tarikannya yang kuat sehingga menyebabkan terjadi satu gempa bumi yang besar, memusnahkan segala makhluk yang hidup di dalamnya, ataupun boleh jadi bintang itu akan menyimpan dari landasan peredarannya, lalu terus melanggar bumi, menyebabkan berlaku satu perlanggaran yang amat dahsyat dan mengakibatkan berlaku kemusnahan seluruh alam. Ya, dia kalau taik bintang yang kecil-kecil itu, ahli sains sekarang dia reka roket ataupun peluru berpandu. Dia boleh kesan, dia boleh musnahkan sebelum dia sampai ke bumi. Tapi kalau dah bintang yang datang itu lebih besar daripada bumi, ataupun sekurang-kurangnya 1/2 bumi, ketika itu tidak ada kuasa dan tidak ada tenaga, tidak ada teknologi yang dapat menghalang, ya, kiamat ini berlaku. Di antara ahli astronomi yang meramalkan bahawa bulan yang mengelilingi bumi akan melayang, gugur apabila proses keligatan pusingannya mengelilingi bumi ini menjadi lemah dan tidak ada daya untuk mengelilinginya lagi. Pada masa itu ia akan melayang jatuh ke bumi dan akan berlakulah kehancuran yang maha dahsyat dan akan menamatkan kisah bumi ini. Itu dia buat kajian tentang bulan. Selain daripada itu, ada pula berpendapat bahawa bintang-bintang yang bertaburan di angkasa raya itu tak ubah seperti kejadian-kejadian yang hidup di muka bumi ini juga, iaitu sama tertakluk kepada undang-undang hidup dan mati. Dia ada tempoh ajal dia. Hal ini dapat disaksikan daripada cahaya-cahaya letupan di angkasa yang dapat dilihat seakan-akan mercung, yang meletus terbakar, dan kemudian cahaya itu akan perlahan-lahan malap dan terus hilang sebagai menandakan bahawa bintang-bintang itu sudah tidak ada lagi. Kita lihat, ya, dia malam-malam, ya, kalau yang sunyi tak ada lampu, langit itu cerah, ya, kadang kita nampak keluar letupan, ya, cahaya, keluar letupan cahaya, ya. Dalam Al-Quran tu, dalam surah Ar-Rahman tu ada sebut tu, ya. Dia pecah itu, dia tasbih, ya, buat perbandingan dalam Al-Quran seperti wardatun kaddihan, ya. Dia pecah itu, dia warna merah tu, kemudian dia hilang jadi debu macam tu. Itu antara bintang yang dah habis ajal dia, tempoh dia dah habis, ya. Kemudian kalau demikian halnya, bintang-bintang yang ada tadi ada tempoh, ya, satu masa dia habis, dia expired lah, ya. Dia habis tempoh dia. Maka matahari juga akan menemui nasib yang sama, kerana ia juga salah satu daripada keluarga bintang yang banyak itu. Dan sekiranya pada suatu masa kelak matahari telah meletup, maka bukan sahaja bumi yang akan hancur, malah seluruh planet-planet yang lain yang beredar di sekelilingnya akan turut berkecai. Pada masa itu padamlah riwayat hidup dunia dan alam seluruhnya. Itulah dinamakan kiamat. Bila tu? Itu kita tak tahu, ya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, ya, Allah kata kiamat itu pasti datang, tapi sengaja aku rahsiakan. Itu Allah sebut, ya. Dan kajian, antara kajian, ya, yang dibuat oleh NASA, ya, ini dah bising dah hari tu, beberapa masa yang lepas lah, ya, iaitu kajian tentang peredaran matahari ni, ya. Ada hubungannya dengan bagaimana tanda akhir ataupun tanda besar kiamat nanti. Kita akan lihat matahari akan naik sebelah barat, ya, kerana paksi bumi ini telah berubah. Dia medan kutub utara ni telah berubah, medan kutub ini, ya. Kutub ni dia tidak berada pada kedudukan straight macam tu, tak ada. Dia mengiring sikit.
Dia mengiring sikit, ya. Dan kajian NASA, dia buat kajian tahun 1904 dia dah lari. Dia punya kutub utara ni dah lari ke arah timur laut sebanyak 9 batu setahun. Kemudian tahun 2007, tahun 1904, kemudian dia buat kajian sekali lagi tahun 2007, dia lari 35 batu setahun. 2007 ke 2013 pula. Yang terbaru 2013, tahun lepas lah. Dia buat kajian kutub utara tadi dia lari 26 batu sebulan. 26 batu sebulan. Daratlah dengan 12 bulan. Kalau tahun 2007 dulu 35 batu setahun. Ya. Dan dia jangkakan, ini jangkaan wallahu alam, ya, tahun 2015 kiamat. Maknanya 2015 ni kutub tadi dah sampai berubah paksi, maka matahari ni dia naik sebelah barat dah. Itu kajian dia, ya. Kalau tak betul, panjang lagi kita berada. Kalau umur panjang lah, ya. Kalau kiamat sughra tadi itu masing-masing lah. Ini yang kiamat yang besar ni, ya. Itu antara tanda-tanda kiamat kita akan lihat akan datang, ya. Tanda-tanda kiamat dia ada dua, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda yang besar, ya, tanda-tanda yang besar. Dan beredarnya matahari dari sebelah barat itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda besar yang 10 tanda nanti, ya, kita akan lihat, ya, dalam pelajaran akan datang insya-Allah. Ya, mudah-mudahan, ya, kita sentiasa ingat kepada hari kiamat dan kita ingat terutamanya kiamat sughra, ya, yang tiap-tiap kita akan lalui, ya, iaitu mati. Ya, mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang baik, ya. Semoga roh kita dijemput dalam keadaan yang baik seperti disebutkan dalam hadis tadi, ya, dijemput oleh malaikat-malaikat yang bercahaya, terus bawa naik ke langit yang ketujuh dan diletak di dalam illiyin, ya, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma